Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni kita akan buat pasal projek kami berkenaan jenayah, undang-undang jenayah Islam, dan kita akan cari untuk orang untuk ditemu ramah. Jom. Orang pertama, jom nak tanya boleh interview ke tak? Assalamualaikum dan selamat petang. So, pada hari ini saya akan menjalankan grup projek kami berkenaan undang-undang jenayah Islam, dan saya bersama responden kami yang pertama. Boleh cik perkenalkan diri? Nama saya Nur Hazwani. Saya student KUJMKS. Soalan seterusnya, pada pendapat awak, adakah undang-undang jenayah Islam masih relevan pada zaman ni dan kenapa? Pada pendapat saya, ianya masih relevan, tapi dia bergantung kepada jenis jenayah yang jenayah tak boleh Islam. Contohnya? Hukuman dia tu bergantung atas jenayah yang orang buat lah. Ikut pada jenayah? Yes. Jenis jenayah? Yes. Apakah 4 jenis hukuman jenayah Islam? First sekali ada hudud, qisas, diat dengan ta'zir. Okey, so apa yang awak faham tentang hukuman diat? Okay, hukuman diat itu harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada waris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah terhadap mangsa. So, apakah yang awak faham tentang takzir? Okay, takzir ni, hukuman takzir adalah kira ke atas penjenayah yang telah sabit kesalahan dalam mahkamah. Maksudnya tak dikenakan hukuman hudud ataupun qisas. Maksudnya arif yang menentukan hukuman dia. Okey, so apakah yang awak faham tentang qisas? Okay, untuk qisas dia sama seperti hukuman hudud, tapi hukuman qisas ni hukuman yang kesalahan yang dikenakan dengan hukuman balas. Contohnya nyawa dibalas dengan nyawa, cedera dibalas dengan cedera, macam tu. Okey, so apa yang awak faham tentang hudud? Okay, hudud, apa yang saya faham tentang hudud adalah hudud hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis. Contohnya berzina. Hudud. Contoh hudud dan zina. Kesalahan. Kesalahan. Apakah kebaikan hukuman jenayah Islam apabila ianya dilaksanakan? Okay, kalau dapat dilaksanakan, dia dapat menurunkan kadar jenayah di Malaysia. Kenapakah undang-undang jenayah dalam Islam perlu dilaksanakan di dalam masyarakat dan negara? Untuk menjaga kehairan negara Malaysia. Okay, so apakah harapan awak tentang undang-undang jenayah Islam di Malaysia? Okay, harapan saya harap undang-undang jenayah Islam dapat ditegakkan di Malaysia dan Malaysia bebas jenayah. Okay, terima kasih Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So hari ini saya bersama responden saya yang seterusnya. Boleh perkenalkan diri awak? Saya Nur Hazwani, boleh panggil saya War je. Dan saya student, saya tinggal dekat Terengganu. So soalan saya yang pertama, kenapa undang-undang jenayah dalam Islam perlu dilaksanakan di dalam masyarakat dan negara? Kenapa? Saya kenapa perlu ada undang-undang jenayah ni? Sebab kita kena perlu bagi hukuman yang setimpal dengan apa yang penjenayah tu buat. Means kalau dia membunuh, kita kena balas balik dengan apa yang dia buat. Tapi dia banyak apa jenis banyak jenis hukuman. Okay, soalan saya seterusnya, apakah kebaikan hukuman jenayah Islam apabila ianya dilaksanakan? Saya rasa kebaikan dia untuk memberi pengajaran kepada orang ramai. Macam kalau hukuman hudud kan dijalankan dekat orang sekeliling orang ramai kan. Jadi orang ramai akan dapat pengajaran. So tak adalah orang buat balik benda tu sebab orang takut macam tu.
saya seterusnya, apakah jenis hukuman dalam Islam yang anda tahu? Dia ada 4 iaitu hudud, qisas, ta'zir dan diyat. Okay, so soalan seterusnya, apa yang awak faham tentang hudud? Yang saya faham, hudud ni contoh kalau orang yang mencuri dia akan kena hukuman potong tangan, tapi dia adalah dia punya Syaratnya. syarat dia, contoh daripada mana ke mana dan ada bukti, ada saksi semua. Contoh kalau orang yang berzina pula dia kena rejam macam tu, tapi dia kena ada saksi, contoh ada saksi yang melihat, ada saksi yang mendengar macam tu. So soalan saya seterusnya, apa yang awak faham tentang kisas? Yang saya faham tentang kisas ni adalah satu hukuman yang macam dia cederakan orang tu, dia akan dapat cedera balik. Kalau dia potong orang tu, orang potong dia balik. So, So soalan saya seterusnya, apa yang awak faham tentang takzir? kalau takzir ni dia antara yang kecuali bukan, maksudnya dia macam selain daripada hudud dengan kisas. So yang tu yang ditentukan oleh mahkamah. Seterusnya, apa yang awak faham tentang diyat? Diyat tu macam ganti rugi lah. Kalau untuk zaman dulu, contoh orang dulu kan tak ada duit sangat. So kalau dia bunuh seorang tu, dia nak ganti rugi dekat family pemangsa tu, dia akan bayar. Contoh keluarga masa tu nak 100 ekor unta, so dia kena bayarlah 100 ekor unta. Tapi sekarang dah tak ada level benda tu, so dia akan bayar sekarang, dia orang akan bayar pakai duit lah. Pada pendapat anda, adakah undang-undang jenayah Islam ni masih relevan pada masa zaman sekarang? Bagi pendapat saya, dia ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Sebab kalau yang relevan, dia macam bagi pengajaran, so kadar jenayah dekat negara kita akan lagi menurun. Lepas tu kalau yang tak relevan pula, sebab kita kan hidup bagi kaum, so kita ada India, China, so jadi macam dia orang macam akan fikir tu hukuman yang sangat setimpal. Faham tak? Macam tu. Okay, so soalan saya terakhir, apakah harapan awak tentang undang-undang jenayah Islam? Harapan saya harap undang-undang jenayah ni dapat dilaksanakan agar kuranglah jenayah dekat orang Islam ni. Jadi tak adalah jenayah tu tinggi dekat orang Islam. So mungkin jenayah yang berlaku tu daripada lain ke kan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. So hari ini kita akan ke sesi temu ramah seterusnya bersama pengurus Caltex. Jom. So hari ini saya bersama Encik Ilham. Encik Ilham boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Muhammad Ilham bin Rahman. Saya bekerja di Caltex Taman Sepaka sebagai pengurus stesen. Okay. So tujuan kami datang hari ini untuk menemu ramah Encik berkenaan soal undang-undang jenayah Islam di dalam Malaysia. So untuk soalan pertama, mengapakah undang-undang jenayah dalam Islam perlu dilaksanakan di dalam masyarakat dan negara? Okey, bagi saya undang-undang Islam ni perlu dilaksanakan dalam negara sebab dia undang-undang Islam lebih baik berbanding umum dan sivil kerana ada hukuman yang lebih setimpal lah dengan daripada hukum sivil yang setakat denda tu. So hukum Islam juga pernah dilakukan pada waktu zaman Nabi. So kalau untuk zaman moden ni saya rasa memang patutlah dilakukan. Okay, so pada soalan seterusnya, pada pendapat Encik Ilham,
apakah kebaikan hukuman jenayah Islam apabila ianya dilaksanakan di Malaysia? Okay, kebaikan jika dilaksanakan di Malaysia ialah kadar jenayah akan turun secara mendadak. Selain itu, rakyat pun akan lebih selesa lah sebab kadar jenayah yang turun, yang akan turun. Pada soalan ketiga, apakah 4 jenis hukum jenayah dalam Islam? Okay, secara pengetahuan saya yang saya tahu, pertama hukum hudud, kedua hukum kisas, tiga hukum diat dan last sekali hukum takzir. Okey, so pada pendapat Encik Ilham, apakah yang Encik faham tentang hukum hudud? Yang saya faham tentang hukum hudud ialah hukuman dan kesesaan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti contoh yang jenis hudud yang saya tahu ialah apabila seseorang tu mencuri, dia akan dipotong tangan lah. So itu jenis. Okay, so apa yang Encik Ilham faham tentang hukum kisas? Apa yang saya faham tentang hukum kisas ialah apabila seseorang jenayah itu membunuh mangsa, so hukumannya adalah sama seperti yang apa yang dibuat tu lah. So hukuman dia adalah bunuh lah. So apa yang Encik Ilham faham tentang hukum diat? Okay, apa yang saya faham tentang hukum diat ialah penjenayah itu perlu membayar pampasan kepada keluarga mangsa. Kalau zaman dahulu dia akan bayar pakai unta lah, 100 ekor unta macam tu. Okey, so apa yang Encik Ilham faham tentang hukum takzir? Ya, apa yang saya faham tentang hukum takzir ialah hukuman dia contoh macam penjara, lepas tu denda dan merampas harta, sebat, macam hukum sivil lah, lebih kurang macam tu. Okey, untuk soalan seterusnya, pada pendapat Encik Ilham, adakah undang-undang jenayah Islam masih relevan digunakan pada zaman sekarang ini dan mengapa? Okay, bagi pendapat saya, ia memang relevan disebabkan jenayah di Malaysia ni amat meningkat. Tapi pada masa yang sama, kita hidup berbilang kaum. So bagi saya, tidak perlu untuk melakukan undang-undang Islam, just gunakan undang-undang sivil saja. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah harapan Encik Ilham tentang undang-undang jenayah Islam di Malaysia? Harapan saya supaya undang-undang ini dapat diterapkan di dalam Malaysia, supaya pada masa akan datang, supaya kadar jenayah yang ada di Malaysia ni akan berkurang dan kepada sifat lah. Okey, so terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Hai, nama saya Zuri Saifuddin. Saya bekerja di sebuah syarikat swasta dan ketika ini saya menjawab satu jawatan pentingnya di sebuah syarikat swasta yang merupakan satu jawatan yang menjadi kegilaan anak-anak muda, dan saya harap Aziz satu ketika nanti pada usia sama-sama seusia yang saya, insya-Allah dapat memegang jawatan tinggi yang bermula dengan pangkatan C di depan, ya, insya-Allah. Dan saya mendapat pendidikan awal di beberapa banyak sekolah, di Sekolah Teknik Islam Menengah, Sekolah Teknik Johor Bahru, dan lepas itu melanjutkan pelajaran sehinggalah saya mendapat sarjana ataupun masters MBA di University of Wales. Okay, so berbalik kepada soalan saya. So Encik Zuri, apakah 4 jenis hukuman jenayah Islam? InsyaAllah saya cuba menjawab ya, Cik Aziz ya. Okey, InsyaAllah hukuman jenayah Islam ada 4 ya. Ada 4 kalau insyaAllah, kalau saya tak tersilap ya. Ada 4. Satunya ialah hudud, keduanya kisas, ketiga takzir, dan keempat adalah diat. Saya cuba mengkonotasikan setiap maksud ini ya, tetapi dalam cara saya, kalau tersilap, kalau terlebih atau terkurang tu maafkan, tetapi saya mengikut pengetahuan saya lah ya. So nak perlu definisikan yang pertama ialah hududnya. Hudud ini adalah satu undang-undang Islam yang memang telah dicipta ataupun memang undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran dah sebut dah undang-undang hukum hudud ini bahawanya ia tidak boleh ditukar, tak boleh diubah
Ya, maknanya itu hudud yang memang tak boleh ubah. Ini memang undang-undang Al-Quran, undang-undang Allah kepada manusia. Itu satu, memang tak boleh ubah sampai bila-bila pun, sampailah habis dunia ni nanti. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kisas. Kisas inilah suatu hukuman di mana apa yang dilakukan oleh penjenayah tadi kepada mangsa dia, dan dia perlu dihukum mengikut apa yang dilakukan. Contohnya kalau dia membunuh dengan cara sengaja, membunuh dengan niat. Makna niat tu ialah dia dah pasang niat, dia keluar ini untuk pergi membunuh Hazib. Dia jumpa Hazib, dia tikam Hazib pun mati. Itu membunuh. Orang yang membunuh tadi akan dikenakan hukuman bunuh juga. Maknanya setimpal, dia bunuh, orang ni kena bunuh juga. Hukuman dia, insyaAllah. Yang ketiga ialah takzir. Takzir ini adalah satu hukuman yang ditentukan oleh kita punya pemimpin. Maknanya dalam satu negara tu dia ada undang-undang sendiri yang ditentukan. Contohnya macam baru ni kita ada MCO, ada PKP semua ni kan. So kita punya undang-undang kata kita kena pakai mask. Kalau tak pakai mask kat luar sana, kita akan hukum. Tak baik, hukum denda 1,000 dengan penjara. Okey, itu untuk rakyat-rakyat marhain lah. Kalau VIP kita tak perlulah hukum sampai macam tu. Okey, yang keempat pula ialah diat. Diat ini tak saya tahu tadi pasal hukuman takzir tadi. Diat itu Haziq merupakan satu hukuman ganti rugi. Ganti rugi ni maknanya kita buat satu jenayah dan menyebabkan orang itu mengalami kerugian, dan kita bayar. Hukuman ni ialah bayar balik ganti rugi berapa banyak orang itu tadi rugi disebabkan jenayah yang kita lakukan. InsyaAllah. Okay, so soalan saya seterusnya, pada pendapat anda, adakah anda rasa undang-undang jenayah Islam ni masih relevan pada masa sekarang? Of course, undang-undang Islam ni, kalau kita kata undang-undang itu datang daripada Al-Quran, dan undang-undang Islam ini adalah undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, so maknanya dia memang relevan sepanjang masa, sepanjang zaman, sampai bila-bila pun. Cuma bagaimana kita nak mengadaptasikan undang-undang itu mengikut keadaan zaman itu sendiri, itu saja. Tapi dia memang relevan lah. Soalan saya seterusnya, kenapa undang-undang jenayah Islam ni perlu dilaksanakan di dalam masyarakat dan negara? Kita perlu melaksanakan undang-undang itu sebab untuk mengurangkan kadar jenayah. Tak kisah undang-undang apa pun. Tetapi dalam Islam, dalam undang-undang Islam itu kita laksanakan, saya yakin dia punya pengurangan kadar jenayah itu lebih banyak daripada undang-undang biasa, kerana dia memang satu ialah bila dijatuhkan hukuman hudud, contohnya potong tangan katakan, kita tak potong tangan dalam bilik dia, kita akan potong tangan di khalayak ramai. So ini akan memberi satu impact, satu perasaan yang luar biasa kepada orang yang menuntut. Bila dia nak mencuri itu, dia kena dia tengok, dia teringat tadi orang tadi kena potong tangan, so dia tak berani buat. Pengajaran. Dan juga ialah dia merupakan pengajaran lah kepada orang lain supaya tak berani nak buat benda tu. Okay, so soalan seterusnya, bukan setakat pengajaran saja Haziq, dia merupakan satu amaran kepada orang lain. Bukan setakat pengajaran, amaran, jangan buat benda tu. Kalau kau buat, kau akan dipotong tangan. Okay, so soalan saya seterusnya, kenapa undang-undang jenayah Islam perlu dilaksanakan di dalam masyarakat dan negara? Satu ialah undang-undang Islam, undang-undang yang ada ni adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia, so ada banyak kekurangan dia. Kalau kita gunakan undang-undang Islam itu, undang-undang Islam tu dia lebih adil dan lebih tepat lagi, hukuman diberikan lebih tepat dan lebih adil lagi kepada umat manusia, dan juga itulah lebih kurang. Boleh Haziq boleh terima kan? Atau Haziq nak soalan jawapan yang lain? Tahu, boleh lah tu. Okay, so soalan saya kelima, apakah kebaikan hukuman jenayah Islam apabila ianya dilaksanakan? Nanti Kat ambil dah yang tadi. Tak boleh? Saya jawab je lah. Apakah kebaikan hukuman jenayah Islam apabila ianya dilaksanakan? Kebaikannya adalah
ia akan mengurangkan kadar jenayah. Yang kedua juga, dia akan menjadi pengajaran kepada orang lain supaya jangan melakukan benda yang sama, kesalahan yang sama. Seperti orang yang dapat hukuman tadilah sebab dia dilaksanakan di kawasan lapang, orang semua tengok. Bukan macam itulah. Aziz? Apakah harapan anda tentang undang-undang jenayah Islam? Walaupun susah untuk dilaksanakan di Malaysia, saya tetap berdoa dan berharap semoga ianya satu hari nanti menjadi satu benda yang dapat dilaksanakan di Malaysia, insya-Allah. Saya Muhammad Faiz. Hari ni kita ada yang second untuk ditemu ramahkan. Okey, sila mengenalkan diri. Okey, nama saya Wah Muhammad Azim dari Warna Seni. Saya seorang pekerja daripada Pro 2 Sdn Berhad dan saya juga seorang ahli jawatan masjid di kampung saya sendiri. Okey, Muhammad Azim, kita ada soalan yang pertama. Soalannya berbunyi, kenapa undang-undang jenayah di dalam Islam perlu dilaksanakan di dalam masyarakat dan negara? Okey. Sebab undang-undang sivil dibuat oleh manusia dan undang-undang itu banyak kelemahan di mana setengah orang ramai tidak dapat menerima keputusan yang diberi, sedangkan undang-undang Islam mula dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai sifat kesempurnaan seperti ada dalam membuat keputusan. Okey. Soalan kedua. Apakah kebaikan hukuman jenayah Islam apabila ianya dilaksanakan? Okey. Contohnya dapat mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat berlaku adil dan membuat keputusan untuk memberi hukuman kepada penjenayah, dapat memberi pendidikan kepada penjenayah seperti kesedaran dan penyesalan setelah berlakunya jenayah dan kesilapan yang dilakukan. Okey. Soalan ketiga. Apakah jenis hukuman jenayah Islam? Hudud, kisas, diyat dan takzir. Antaranya. Itulah. Okey, keempat, pada pendapat anda, adakah undang-undang jenayah Islam masih relevan atau masih perlu digunakan pada masa sekarang ni? Sebab orang ramai ni banyak melakukan kemungkaran. Dengan itu undang-undang jenayah harus dilakukan bagi memberi kesedaran. Tentunya hukuman hudud adalah hukuman yang telah disentuhkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan di hadis. Hukuman hudud ini hukuman hudud ini adalah hak Allah yang bukan sahaja tidak boleh bertukar dan gantinya hukumnya atau diubah suai oleh dipindah, malah tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun di dunia ini. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya adalah termasuk dalam golongan yang zalim. Okey, soalan kelima dia macam ada berbalik kepada soalan ketiga, jenis hukuman jenayah Islam, iaitu apa yang saudara faham tentang hudud, kisas, takzir dan diyat? Okey. Antara hudud, hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Antara kisas pula sama macam hudud tapi dikenakan hukuman balas. Hukum diyat ini harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wakil ataupun waris mangsa. Takzir pula hukuman yang merupakan dera kiranya penjenayah tak kena hukuman hudud atau kisas. Hukuman takzir tak ditetapkan kadar hukuman. Okey. Diyat? Kau ya dah? Baik dah. Dah. Diyat dengan lah. Dah. Takzir. Mana diyat? Diyat tiga ni. Oh, beres. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Boleh. Kadang-kadang tengok pandang macam. Apa saya aku Yuli? Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada seorang tetamu untuk ditemu ramah. Okey, sila mengenalkan. Saya Nur Amirah Akmal, saya degree holder. Okey. Soalan yang pertama, kenapa undang-undang jenayah di dalam Islam perlu dilaksanakan di dalam masyarakat dan negara?
pada pendapat saya sebab masyarakat sekarang kita menggunakan undang-undang sivil yang dibuat oleh masyarakat kita sendiri, dan kita tahu undang-undang sivil itu macam ada kelemahannya sendiri. So macam undang-undang jenayah Islam ni undang-undang ni adalah perintah daripada Allah SWT, dan undang-undang ni ada sifat-sifat kesempurnaan iaitu berlaku adil. So macam undang-undang ni kalau dilaksanakan pun still berlaku adil antara mangsa ataupun penjenayah. Okey, soalan nombor 2. Apakah kebaikan hukuman jenayah Islam apabila ianya dilaksanakan? Kebaikannya, kalau kita laksanakan undang-undang jenayah Islam ni, kita dapat kita akan kita menurut perintah Allah SWT. Lepas tu undang-undang ni adil dan sama. So bila dilaksanakan, so hukuman yang akan diberikan kepada penjenayah tu akan memberi rasa puas hati kepada keluarga mangsa. Contohnya kalau jenayah bunuh akan dibalas dengan bunuh juga. Okay, lepas tu kebaikan dia juga ni sebab benda ni tegas. Undang-undang ni tegas. So orang pun tak akan berani nak buat jenayah lagi. Kalau jenayah tu kurang. Okey. Soalan ketiga, apakah jenis hukuman jenayah Islam? Ada 4. Hudud, kisas, diat dengan takzir. Okey. Yang keempat, pada pendapat anda, adakah undang-undang jenayah Islam masih relevan pada masa sekarang? Pada pendapat saya, undang-undang Islam tu masih relevan dan patut dilaksanakan sebab kita tahu yang manusia sekarang ni ataupun rakyat orang Islam sekarang ni pun dia tidak tahu banyak tentang agama Islam. Maksudnya masih jahil dalam agama Islam, terutamanya dalam undang-undang Islam. So kita pun tengok sekarang pun banyak berlakunya kemungkaran. So sepatutnya undang-undang jenayah Islam ni patut dilaksanakan dan masih relevan. Okey, kita ke soalan yang last. Apa yang anda faham tentang hudud, kisas, takzir dan diat? Okey, macam hudud ni adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan hukuman ni tidak boleh dipindah, tak boleh diubah dan kita tak boleh tidak boleh dimaafkan oleh siapa di dunia ni. Hudud. So kisah ni macam sama je dengan hudud. Macam hukuman ni tak boleh diubah sebab hukuman ni memang diperintah oleh Allah juga. Tapi hukuman ni dia macam hukuman yang berbalas. Contoh kalau hukuman bunuh, dia balas bunuh. Kalau hukuman diat ni macam harta yang wajib dibayar kepada keluarga mangsa. Contohnya kesalahan tu macam tersalah. Contoh pembunuhan yang tersalah ataupun tidak sengaja. So hukuman tu so dia orang kena bayar harta yang wajib dibayar kepada keluarga mangsa. Lepas tu kalau yang takzir ni jadi macam hukuman dera kepada penjenayah. Tapi hukuman takzir ni dia tak tetapkan kadar hukuman tu. So untuk takzir ni akan ditetapkan oleh hakim lah berapa kadar hukuman tu kepada penjenayah. Okey, macam hukuman hudud ni dia masih tak digunakan di dalam Malaysia? Masih belum dilaksanakan sebab ada orang kata sebab rakyat Malaysia ni ataupun orang Islam ni masih jahil tentang ilmu agama Islam ataupun macam masih tak tahu lagi undang-undang Islam tu macam mana. So macam tak layak lagi untuk dilaksanakan. Okey, bagi saudari, hukuman hudud ni patut dilaksanakan di dalam Malaysia? Bagi saya wajib dilaksanakan sebab kalau kita tengok pun ada je macam orang Islam macam minum arak, sedang kita tahu benda tu tak boleh buat. So kiranya kalau minum arak ni dia dah termasuk dalam hukum hudud. Perkara yang kita tak boleh dimaafkan kalau dibuat. Itu dosa besar. Okey, terima kasih.